Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini hari Jumaat 30 Julai 2021. Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu semua menulis. Okey. Untuk makluman kamu semua, hari Jumaat adalah hari untuk cikgu akan bagi kerja sekolah kamu dan dibuat secara offline. Okey, baiklah. Jadi tajuk hari ini ialah pengorbananku demi tugas. Nampak di situ adalah kata-kata seorang wira. Okey. Baik, kita pergi ke seterusnya. Okey, mari kita tonton video tentang maling gunung. Dan kisah maling gunung ini terus hebat diperkatakan di media sosial. Kita terus bersama dengan Nadie Fandi, Nikni Fandi yang pastinya ada berkira lanjut satu dunia menceritakan tentang maling gunung ni. Jadi, di media sosial, kisah maling gunung atau juru pandu arah terus menjadi perhatian umum. Laman Twitter syarat dengan pujian-pujian pengguna media sosial terhadap kumpulan kenaan. Pengguna Twitter, Mil, menyatakan maling gunung seharusnya diberi ganjaran di atas bantuan mereka. Bagi Diana, mereka ini adalah wira sebenar kerana sanggup mempertaruhkan nyawa untuk membantu orang lain. Hazrin menggelarkan para jurupandu pendaki ini sebagai wira yang tidak didendang. Pengguna Twitter turut menzahirkan kesedihan apabila ada maling gunung yang terkorban kerana menyelamatkan mangsa gempa. Bagi Bella, maling gunung harus dipuji bukan kerana keberanian sahaja, tetapi kesedaran mereka terhadap kebersihan alam sekitar. Okey, baiklah. Itu adalah salah satu video tentang maling gunung. Okey, bagi kamu yang masih tidak mengenali apakah itu maling gunung ni dia bekerja sebagai seorang yang membantu para pendaki gunung untuk selamat di destinasi yang mereka nak pergi. Jadi, maling gunung juga bekerja sebagai seorang wira. Apabila kalau ada pendaki gunung yang tiba-tiba sesat di dalam gunung, mereka akan tolong dan bantu kerana mereka ni telah tahu selok-belok tentang gunung yang mereka telah ditugaskan sebagai maling gunung. Okey, baiklah. Okey. Sekarang ni cikgu nak kita sama-sama membaca petikan pengorbananku demi tugas. Cikgu ambil petikan ni dalam buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 100. Muka surat 100 kamu boleh tengok. Tapi cikgu telah masukkan dalam satu video ni, jadi kamu tengok dan sambil baca petikan. Okey, jadi sama-sama ikut cikgu baca. Okey. Pekerjaan sebagai maling gunung memang mencabar. Maling gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Kat sini tahu maling gunung ni seorang juru pandu. Dia akan tuju arah kepada pendaki gunung. Okey, baiklah. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhini, maling gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Okey, nampaknya maling gunung yang dikenali sebagai Muhammad Rizwan ni telah menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terkandas semasa gempa bumi. Dulu Sabah ada gempa bumi. Jadi mungkin kamu ada tahu, kamu pernah dengar berita tentang gempa bumi yang berlaku di Sabah. Okey, baiklah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira. Padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Okey, ini adalah salah satu kata daripada Muhammad Rizwan apabila diwawancara oleh seorang berita. Okey, baiklah, kita pergi ke seterusnya. Okey, Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti maling gunung yang lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya semua maling gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, maling gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Maling gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Okey. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu,
beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Okey, jadi di sini adalah salah satu pengalaman dan cerita hidup tentang Malim Gunung. Okey, baiklah. Selepas kita baca ni, cikgu nak kamu sama-sama menjawab soalan berkaitan tentang petikan. Okey, baiklah. Ini adalah soalan yang cikgu ambil dalam buku teks dan cikgu letakkan di sini supaya kita sama-sama dapat menjawab soalan dan memberikan jawapan yang betul. Okey, yang pertama, kita tengok soalan pertama tentang apa? Okey, yang pertama, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa? Jadi kita tadi baca petikan tadi tu, Malim Gunung Muhammad Rizwan ni tak nak dipanggil sebagai seorang wira kerana apa? Jadi kita kamu tengok pada jawapan cikgu. Okey, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana menganggap sumbangannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga keselamatan negara. Okey, ini adalah salah satu jawapan cikgu. Jadi kalau kamu nak bina jawapan, cikgu terima je jawapan apa yang kamu nak bagi. Asalkan ia dapat menjawab soalan dan juga betul. Okey, baiklah. Soalan yang kedua. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Jadi kita tengok tadi dalam petikan, apakah anugerah yang beliau dapat? Okey, jadi kalau cikgu boleh terima apa-apa jawapan daripada kamu, tapi ini jawapan cikgu. Okey, negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan menobatkannya sebagai ikon kebanggaan. Okey, jadi dia telah diiktiraf sebagai ikon kebanggaan. Okey, baiklah. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Baiklah. Ini adalah soalan tentang pendapat. Pendapat apa? Pendapat kamu tentang kesan daripada sikap Malim Gunung yang sanggup berkorban. Okey, jadi cikgu boleh terima jawapan kamu, tapi kamu tengok, kamu boleh rujuk jawapan cikgu juga. Okey, ini adalah jawapan cikgu. Pada pendapat saya, imej Malaysia dipandang tinggi di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu. Jadi, imej negara akan dipandang tinggi, dihormati, disegani di mata dunia sebab sikap sanggup korban ni sangat jarang ataupun sangat orang, ada juga setengah orang tidak suka berkorban. Dia nak suka kesenangan. Tapi kita tengok pengorbanan Malim Gunung macam mana. Dia sanggup berkorban, dia berani untuk menyelamatkan nyawa orang lain, namun nyawa dia sendiri sama juga, dia diselamatkan juga. Okey, jadi ini adalah jawapan cikgu. Kamu boleh rujuk jawapan cikgu dan sambil tu tulis jawapan kamu. Okey, yang ke soalan keempat. Apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Okey, apakah sumbangannya? Jadi, sumbangan Malim Gunung ni terhadap pembangunan negara ialah apa? Okey, jadi cikgu nak kamu beri jawapan kamu dan kamu boleh. Okey, kamu boleh tengok jawapan cikgu. Okey, sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah membantu industri pelancongan negara. Okey, kenapa dia membantu industri pelancongan negara? Kerana Malim Gunung ni adalah orang yang menjadi jurupandu kepada pendaki gunung. Dan juga luar negara juga ada juga pendaki gunung. Jadi bila mereka datang ke Malaysia, mereka nak daki gunung, maka mereka menggunakan khidmat Malim Gunung ni untuk menunjuk arah yang betul ketika mendaki gunung. Jadi pentingnya Malim Gunung di Malaysia sebab dapat meningkatkan, dapat membantu industri pelancongan supaya lebih berkembang dan maju. Okey, baiklah. Mari kita tengok soalan terakhir iaitu nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Okey, dalam banyak-banyak kamu baca tadi mesti ada pengajaran yang kamu boleh ambil daripada kisah Malim Gunung ni. Okey, kamu boleh bagi jawapan kamu, tapi kamu boleh tengok jawapan cikgu juga.
Okey, pengajaran daripada kisah atas ialah kita mesti melakukan semua tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Bagusnya orang yang melakukan kerja dengan ikhlas kerana sambil kamu bantu, insyaAllah suatu hari nanti orang akan bantu kamu dan insyaAllah lebih banyak pahala kamu peroleh nanti. Okey, kita perlu lakukan semua tugas tanpa ada rungutan, tanpa ada apa-apa yang tidak baik, tapi kita masukkan keikhlasan dalam kita punya pertolongan supaya lebih berkat dan lebih bermakna pertolongan tersebut. Okey, baiklah. Cikgu rasa itu saja dan tugasannya cikgu nak kamu tulis balik semua jawapan yang cikgu kan semua ada soalan, 5 soalan tu. Cikgu nak kamu tulis jawapan, sama ada kamu boleh rujuk video ni untuk tengok jawapan cikgu ataupun kamu boleh tulis jawapan kamu sendiri. Dengan dibimbing oleh video cikgu ni. Kamu boleh tengok video sambil kamu tulis jawapan. Ataupun kamu boleh tengok, boleh ambil terus jawapan tu dan tulis dalam buku tulis pemahaman pendek. Buku tulis pemahaman pendek. Cikgu harap semua jelas. Okey. Kalau siapa yang tak ada buku tulis pemahaman pendek, kamu boleh tulis buku pemahaman panjang. Antara dua tu lah. Ada, kamu tulis pendek. Kalau tak ada buku pendek, kamu tulis pemahaman panjang. Okey, cikgu rasa itu saja. Apa-apa persoalan kamu boleh tanya cikgu secara terus di Telegram dan insyaAllah cikgu akan bantu kamu sebaik mungkin. Okey, sehingga jumpa lagi. Kita jumpa di kelas Google Meet minggu depan, insyaAllah. Terima kasih murid-murid kerana sudi hadir ke kelas Bahasa Melayu secara offline. Terima kasih.